A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Ya, harapnya Alhamdulillah sihat-sihat sahaja, walaupun ada di kalangan kita sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan penyakit, ya, dengan keuzuran, dengan Allah tarik sikit nikmat kesihatan pada kali ini. Kita jadikan sebagai satu ujian yang menambah kualiti iman dan takwa kita kepada Allah, insya-Allah, dengan sabar. Jadi mudah-mudahan ujian yang Allah beri sedikit saja ini kita lalui dengan sabar dan tabah. Ia menjadikan kita orang yang berbeza apabila sembuh, insya-Allah. Ya, jadi untuk hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian, kita terus dengan tajuk pasangan dui pekerjaan. Jadi secara asasnya saya ulang sedikit tentang apa yang telah kita kupas sebelum ini. Jadi yang dimaksudkan dengan dui pekerjaan ialah pasangan yang kedua-dua suami isteri itu bekerja sepenuh masa di luar rumah. Jadi maknanya kebanyakan masanya berada di luar rumah kerana bekerja, macam kebanyakan daripada kita inilah, ya, dan juga masing-masing akan balik ke rumah setelah waktu bekerja itu tamat. Jadi dua orang yang melakukan dua tugas dalam sfera yang berbeza, ya, di luar rumah dan di dalam rumah, kedua-duanya sekali. Jadi hal ini memang satu perkara yang biasa pada masa inilah. Ya, kebanyakan kita bekerja sama ada secara rasmi atau tidak rasmi di luar rumah ataupun berada di dalam rumah. Ramai orang sekarang work from home, ya, satu istilah yang agak luar biasa sebelum ini pada kita, dan kita rasakan hampir mustahil kita nak kata bekerja dari rumah. Nak bekerja dari rumah macam mana? Nak sign surat, nak kena pergi pejabat, nak mesyuarat kena pergi pejabat, nak semak dokumen kena pergi pejabat. Tapi Allah Maha Kaya, ya, akhirnya sesuatu yang kita katakan mustahil sebelum ini akhirnya menjadi realiti yang kita tidak dapat mengecualikan diri. Nak tak nak kita kena hadap juga, suka tak suka kena hadap juga, pandai tak pandai kena belajar jadi sampai pandai. Jadi itu adalah satu realiti kehidupan seiring dengan kemajuan tamadun dan kemajuan kehidupan manusia. Ya, jadi itulah pasangan dui pekerjaan kita ni ada dilema-dilemanya. Yang kita tengok muka surat 79 ini pada peringkat pertengahan usia perkahwinan. Ya, kesibukan dalam menguruskan rumah tangga kita mula rasa. Ya, di peringkat awal itu sebenarnya sibuk juga, tapi dapat diatasi dengan rasa kasih sayang yang mendalam kerana kita baru berkahwin, kita baru saling mengenali, baru memberi komitmen, ya, baru dapat cahaya mata contohnya. Banyak benda yang seronok. Jadi kita rasa yang susah sikit tu kita lupalah, ya, sebab banyak yang seronok ni. Tetapi apabila kita dah mula sampai ke fasa pertengahan usia perkahwinan, ya, dah anak pun dah semakin besar, komitmen semakin banyak, kita pun dah semakin berumur, ya, dan juga masalah semakin banyak, tubuh badan pun dah semakin sakit, maka kita mula rasa, ya, dan ia menyebabkan beberapa dilema yang dihadapi oleh kebanyakan kita dalam rumah tangga, ya, yang mana pasangan ni dua pekerjaan kita sebutkan tadi. Yang pertama sekali, dilema konflik pekerjaan. Ya, kenapa? Sebab selepas waktu bekerja, bayangkan seorang isteri, ya, bergegas-gegas menguruskan kerja rumah pula, dan ini menyebabkan isteri-isteri ni bekerja-kerja je buat semua benda. Di pejabat dia kerja-kerja supaya kerja tamat pukul 5. Bila balik itu kerja siap. Ya, tak nak bawa balik kerja ke rumah. Jadi di pejabat tu kadang-kadang sesetengah kita tak sempat makan tengah hari, break hanya boleh solat Zuhur je. Ya, apa yang dia bawa bekal itulah yang dia suap sambil bekerja sepanjang hari di pejabat itu. Nak khususkan masa untuk pergi makan semata-mata dalam masa 1 jam atau 40 minit atau 30 minit dan sebagainya. Dia jadi satu benda yang
tidak lagi menjadi keperluan kepada isteri yang kehidupannya dalam konteks dua pekerjaan ini. Dia sebab nak selesai kerja pejabat, sebab balik rumah dah ada list yang panjang lah. Daripada masaknya, daripada anaknya, daripada kainnya, kemudian menyapunya, kemudian macam-macam janjilah. Dan kerana itu, inilah yang dikatakan konflik. Dan juga dilema. Masa inilah kebanyakan isteri yang mula rasa betul ke ni, aku ni bekerja dan juga menguruskan rumah tangga. Betul ke aku buat ni Kemudian mulalah rasa tak sedap badan, tak sihat. Pergi cek hospital, jumpa doktor dan sebagainya, baru tahu sakit itu sakit. Mula-mula datang. Mula datang benda-benda yang tidak kita ingini. Kemudian yang kedua, dilema identiti. Kenapa identiti? Sebab banyak sangat watak yang dibawa oleh seorang isteri. Kadang-kadang dia pun terlupa dia buatnya, duduk mana sekarang ni, duduk rumah ke, duduk pejabat ke. Kan? Bercakap dengan siapa ni, bercakap dengan bos ke, bercakap dengan suami. Ini bercakap dengan staf ke, bercakap dengan anak. Dah jadi keliru. Peranan dan identiti yang kita bawa kerana kita terlalu cepat berubah peranan itu. Tadi 10 minit lepas kita berkomunikasi dengan staf-staf di pejabat contohnya. Selepas 10 minit kita sudah berada di rumah contohnya, terus sisi lengan tangan masuk dapur masak. Jadi sekelip mata seolah-olahnya. Jadi ini satu cabaran dan inilah yang disebut di dalam kitab ini dilema identiti ini. Isteri memikul pelbagai watak seorang pekerja yang proaktif dan inovatif di tempat kerja, ibu yang penyayang kepada anak-anak dan seorang isteri yang hakiki. Dan identiti mana satu yang isteri-isteri ini pilih untuk diutamakan? Ini satu soalan yang susah nak dijawab dan kebanyakannya orang tidak ada jawapan. Sebab itu kita tahu macam mana nak seimbangkan, macam mana nak memberi keadilan kepada dua peranan utama kita di rumah dan di tempat kerja. Sebenarnya lebih daripada itu watak yang dibawa. Kalau kirakan watak, kadang jadi isteri, kadang jadi anak, kadang jadi menantu, kadang jadi ibu, kadang jadi kakak, kadang jadi adik, kadang jadi ahli masyarakat, kadang jadi Korea masjid. Macam-macam wataknya. Tetapi sudah pasti personaliti seorang tu kita tak boleh ubah. Macam itulah dia. Tetapi watak itu mengikut tanggungjawab yang dipikul. Jadi insya-Allah kalau misal kata seorang wanita yang memikul pelbagai watak ini boleh menguruskan masanya dengan baik, dia akan tidak terasa terlalu payah memikul semua peranan itu dan sistem-sistem sokongan yang berada di sekitar kita itu juga mesti kuat. Maknanya kalau kita seorang wanita yang berkerjaya, pastikan suami menyokong kita sebagai seorang isteri yang berkerjaya. Kalau suami tidak menyokong, kita pula mesti nak berkerjaya. Contohnya, cuba secara upaya menjadi wanita yang terbaik dalam semua keadaan. Tapi suami tak support kita bekerja. Balik lambat suami marah. Tiba-tiba Sabtu Ahad kena pergi bengkel. Allahu Rabbi, suami marah. Kemudian anak menangis, kita duduk sibuk lagi menjawab mesej-mesej daripada office. Misal kata macam mana suami pun marah. Jadi kalau tidak berlaku sokongan-sokongan daripada pasangan ini, konflik akan bertambah rumit. Kemudian yang ketiga, dilema merancang kehidupan. Demi menjaga kepentingan masa depan dan kerjaya, pasangan ini berada di persimpangan antara menumpukan rumah tangga ataupun kerjaya. Sebab kita yang merancang kehidupan selalunya melibatkan masa yang akan datang. Kita tak rancang benda yang dah lepas. Yang akan datang. Jadi kita terpaksa memberi satu keutamaan sama ada kepada peranan di rumah ataupun peranan di tempat kerja. Kalau kita nak jadi seorang pekerja yang cemerlang secara konsisten, maka inilah yang kita kena buat dan banyak perkara yang kita perlu korbankan untuk tanggungjawab kita dalam rumah tangga. Tapi kalau kita nak jadi orang yang cemerlang dalam rumah tangga, seorang isteri yang solehah, seorang ibu yang misali, ahli keluarga kepada keluarga-keluarga kita yang sentiasa prihatin, kita nak pilih antara dua. Kalau kita memilih keluarga, maka ada perkara yang kita kena korbankan dalam kerjaya. Soalannya, adakah kita boleh cemerlang dalam kedua-dua keadaan ini? Jawapannya boleh. Kalau dulu-dulu kita selalu dengar orang kata,
work-life balance. Kita seimbangkan antara kehidupan rumah tangga dan kehidupan kerjaya, seimbang. Perkataan seimbang itu sangat subjektif. Ya. Seimbang itu macam mana? Seimbang itu adakah sama banyak dari sudut masa? Ya. Seimbang itu adakah sama banyak dari segi keutamaan dan komitmen? Yang kita sebut seimbang. Ataupun ini benda yang baru, yang baru sahaja disebut-sebutlah oleh wanita-wanita yang berkerjaya ini, disebut work-life harmony. Bukan work-life balance, work-life harmony. Yang mengharmonikan kehidupan berkerjaya. Jadi macam mana harmoni? Dia bukan membalanskan atau menyeimbangkan dua perkara itu, tetapi dia mengharmonikan dua perkara ini. Jadi ini satu terma yang baru yang memang dijadikan satu budaya dalam kehidupan wanita yang berkerjaya dengan cara baru. Harmoni ini maknanya dia dia mengharmonikan kerjaya itu dengan rumah tangga. Maknanya dia seolah-olah, kalau kata mudahnya, kita buat satu tapi untuk dua-dua sekali. Macam tu. Kita minat, ada hobi, ada minat yang kita nak isi pada waktu lapang, kita tak perlu dah. Sebab kerjaya kita itu adalah hobi kita. Dah. Banyak dah. 3 in 1 dah ni. Hobinya dekat situ, kerjayanya di situ, keluarganya juga di situ. Ini kalau kita berjaya lakukan, insya-Allah kita akan enjoy dengan apa yang kita buat dalam kehidupan ini. Ya, kerja itulah hobi kita dan itulah juga keluarga kita. Tapi bukan mudah sebab bukan semua orang boleh kontrol keadaan itu, menjadikan kerjaya itu keluarga, tak. Ada orang bina perniagaan sendiri dan siapa yang dalam perniagaan itu, di situlah suaminya, di situlah anaknya, di situlah mak ayahnya, adik-beradiknya semua di situ. Itu satu bonus. Kemudian dia pula jenis yang memang suka berniaga, itu minat dia, maka bonus lagi sekali, minatnya di situ. Ya, kita kalau kerja di pejabat menguruskan pentadbiran, minat kita main golf. Kita tak boleh main golf di pejabat, tak jadi. Dia tak boleh harmoni. Jadi waktu lain kita kena pergi main golf, ke main badminton, ke main apalah. Ya, sebab itu hobi. Tapi waktu bekerja kita kena bekerja je. Itu kita kena balance kan. Tapi yang kita boleh harmonikan kepada orang yang masih belum ada kerjaya, yang sedang membina kerjaya, yang mungkin sedang belajar dan sebagainya, cuba bina kerjaya mengikut apa yang kita suka untuk kita buat dalam kehidupan kita ini. Suka berniaga, jadilah seorang usahawan. Ya, suka kepada sesuatu yang kreatif, jadilah seorang artis yang melukis sebagai contoh. Ya, suka mengajar, suka mendidik, suka mengasuh, maka jadilah guru. Ya, jadi tak payah dah kita fokus kepada satu perkara lain untuk menyempurnakan hobi, kerana pekerjaan adalah hobi dan itu lebih mudah menjadikan kita menyeimbangkan antara kehidupan di luar dan kehidupan di dalam rumah tangga. Kemudian yang keempat, dilema wanita dwi kerjaya ataupun pasangan dwi kerjaya adalah dilema masa bersosial. Kalau dulu kita jarang dengar istilah ngetih, sekarang biasalah kan. Ngetih itu menggambarkan, saya tak tahu, mungkin ada maksudnya yang tertentu, tetapi yang saya faham ialah pergi jumpa kawan-kawan, borak-borak, perkara-perkara yang ringan sambil minum-minum. Betul ke macam tu? Ke ada maksud lain? Tak ada kan? Tapi ramai dah orang perempuan begitu. Tinggalkan suami di rumah, tinggalkan anak dan macam-macam kerja di rumah, mak nak keluar ngetih sekejap ya. Kejap je 2 jam. Dia pun pergilah dengan kawan-kawan, duduklah mana-mana kafe ke kopitiam ke mana-mana restoran ke mana-mana club. Kita duduk situ, jadi lady of leisure. Minum, lepas cawan-cawan, lepas gelas-gelas, lepas pinggan-pinggan, makan macam-macam cerita, macam-macam selfie. Ya. Lepas itu, okeylah, jom balik. Balik. Itu pun ngetih juga, tapi jarang orang perempuan buat kan. Bukan tak ada, jarang. Jadi kadang-kadang itulah me time, ya, pasangan yang sudah berumah tangga dan dalam masa yang sama nak mencari ruang waktu untuk diri sendiri bersama dengan kawan-kawan, yang mungkin cara itu juga boleh menjadi terapi
kepada orang yang dia rasa sometimes enough is enough gitu. Ya, ataupun too much bagi dia nak cari sesuatu yang boleh melegakan perasaan, melegakan diri, tekanan dan sebagainya. Jadi dia pergi bersosial. Tapi hari ini bersosial bukan semestinya kita kena ngetih. Ya, bersosial hari ini macam-macam medium komunikasi. Ada Facebooknya, ada Instagram, ada Twitter, TikTok pun boleh jadi medium sosial. Jadi semua itu adalah satu kehidupan. Ya, kita memang tak boleh lari dah. Kalau dulu-dulu kita boleh duduk di orang kampung agaknya bolehlah duduk lepak-lepak di tangga rumah petang-petang kan, panggil jiran sana, panggil jiran sini, marilah goreng pisang ada ni. Jadi hak tu pun datanglah, hak ni pun datang, duduklah 3-4 orang dekat tangga sambil-sambil suap goreng pisang, sambil-sambil duduk cerita macam-macam. Itu pun juga cara untuk bersosial. Jadi dilema yang berlaku kepada pasangan Dwi Kerjaya ini adalah masa yang terhad. Puan-puan perasan tak kita waktu habis belajar, mula berkerjaya, berumah tangga, dapat anak, 10 tahun pertama itu kita tak ada masa untuk bersosial dengan kawan-kawan lama. Kan? Bila anak dah besar balik, dah agak tenang sikit rutin harian kita, mulalah kita cari kawan sekolah rendah. Mula cari kawan sekolah menengah, mula cari kawan dekat ofis lama dulu. Kenapa saja nak jumpa, makan-makan, minum-minum lama, rindu dan sebagainya. Itu sosial. Jadi masa yang terhad untuk pasangan yang baru berumah tangga untuk bersosial itu satu perkara yang normal. Ya, yang tidak normal bila kita mengenepikan komitmen rumah tangga untuk bersosial. Ya, itu yang tak sepatutnya berlaku. Tetapi bukan tak boleh langsung, ya, sebab itu adalah me time saya sebutkan tadi. Jadi antara cara untuk kita meredakan tekanan dalam rumah tangga, jangan kita lupa untuk memberi ruang kepada diri sendirilah, ya. Jadi itu adalah satu cara yang baik. Dan kesan Dwi pekerjaan ini terhadap perkahwinan ada kesan baiknya dan ada kesan yang negatifnya. Yang baiknya pastilah bertambah pendapatan keluarga. Jadi orang perempuan kalau bekerja memang antaranya suka untuk mencukupkan ekonomi rumah tangga. Suka untuk membantu suami, suka untuk mencukupkan apa yang kurang. Ya, dalam satu kajian, pasangan Dwi pekerjaan mempunyai 40% peningkatan pendapatan berbanding dengan pasangan yang hanya suami yang bekerja. 40% tu nak dekat dengan 50% dah tu. Ya, maknanya wanita yang bekerja, isteri yang bekerja, dia mencukupkan ataupun meningkatkan 40% pendapatan dalam rumah tangga. Jadi sebab itu mungkin kalau dulu, kalau seorang satu pasangan yang hanya suami bekerja, boleh beli rumah 100,000. Kalau suami dan isteri bekerja, mungkin dia boleh beli rumah 200,000. Ya, boleh pakai satu kereta, jadi pakai 2 kereta. Ya, boleh menafkahi anak-anak dengan 500 sebulan, jadi 700-800 sebulan. Jadi itulah kelebihan-kelebihan yang ada sekiranya Dwi pekerjaan ini melibatkan dua-dua sekali dalam pasangan tersebut. Kemudian yang kedua, kesannya ialah tugasan isteri menjadi berganda. Nah, ini yang kita dah ulas tadi. Ramai isteri memikul beban rumah tangga sepenuhnya walaupun mereka bekerja. Itu yang tak seronok nak dengar tu. Sebab bila bekerja, membantu mencukupkan ekonomi rumah tangga. Maknanya isteri tadi membantu suami mencukupkan nafkah dalam rumah tangga. Ya, sedangkan itu adalah tugas suami semata-mata. Isteri tak perlu. Tetapi kalau isteri ingin menyumbang, ya, jadi dia pun bekerja. Jadi begitu juga bila balik ke dalam tugas-tugas domestik, ya, tugas hakiki isteri, maka suami juga perlu mengambil tanggungjawab itu secara bersama. Ya, dia tak boleh dua-dua pergi kerja, lepas tu balik, yang suami ni pasal kerja dia bekerja. Jadi balik rumah dia berehat. Yang isteri ni balik rumah, sambung kerja. Ya, kelang kabutnya, Masya Allah. Jadi yang terbaik dalam kehidupan kita hari ini ialah sharing responsibilities, ya, ataupun kita sama-sama berkongsi tanggungjawab. Di luar pun kita berkongsi, dalam rumah pun kita berkongsi. Ya, jadi insya Allah kepada yang mendengar, ya, sebenarnya bagi seorang wanita memang rumit sekiranya suami tidak membantu dalam urusan rumah tangga di rumah.
Memang rumit, ya, terutama yang bekerja. Yang tidak bekerja sekalipun, seharian mereka sudah menyempurnakan tugasan-tugasan domestik itu di rumah. Kadang-kadang bila balik suami ada anak yang besar, membantu hulurkan tangan, ringankan beban, memang kita rasa sangat menghargai. Walaupun benda kecil saja, kan, tiba-tiba perempuan sekalian, tiba-tiba suami kata marilah nak urut belakang, penat tak hari ni, main nak urut belakang. Saya kata dia pun urut, Allah sedapnya, nera tidur terus. Kemudian tiba-tiba anak yang besar kata, mama marilah nak urut kaki. Allahu Akbar, urut kaki je kot. Yang mama dia ni tadi dah macam sotong dah. Tak cukup kaki, tak cukup tangan dah buat kerja di rumah. Akhirnya semua dilihat sempurna. Tapi orang tak nampak si ibu ni bekerja. Sebab dia bekerja orang tak ada. Ya, tapi seorang balik, dua balik, yang tu nak tolong ni. Memang dia rasa seperti raja pada waktu itu. Jadi bantu, ya, bantu untuk sama-sama kita merasai beban dan kepayahan, dan akhirnya kita berkongsi keseronokan. Dan kemudian kesan terhadap isteri. Kalau sama-sama bekerja, ya, suami dan isteri sama-sama bekerja, apa kesan terhadap isteri? Yang pertama sekali, kerana kita sebutkan tadi tugasan semakin berganda, maka isteri menghadapi tekanan dan gangguan psikologi. Isteri pikul bebanan tugas yang berlebihan dari urusan kerja hingga ke rumah tangga, menjadikan isteri tadi seorang yang kadang-kadang pemarah, kadang-kadang murung, kadang-kadang sedih. Ya, tak tahulah apa yang dia rasa sebenarnya. Tadi okey, sekarang dah menangis. Kan? Apa jadi? Tadi macam okey. Rupanya tiba-tiba penat agaknya, ya. Jadi inilah yang berlaku, ya, gangguan psikologi dan juga tekanan-tekanan. Sebab itu suami-suami dia kena benarkan isteri dia juga ada me time. Ya, kalau isteri ni jenis yang Allahu Rabbi, jenis yang dia tak kisah, dia kata tak apa, dia boleh janji hati gembira. Ya, hati dia seronok, dia penat tak apa. Dia daripada tak penat tapi hati tidak seronok. Jadi dia kata tak kisah. Tapi suami perlu mengetahui bahawa isteri itu adalah juga manusia yang fitrahnya perlu kepada kerehatan. Ya, perlu kepada kegembiraan, perlu juga kepada keseronokan yang lain daripada rutin. Ya, jadi sekali-sekala bawa pergi shopping gitu. Kan, bawa pergi shopping, bawa pergi makan. Hari ni tak payah masak, hari ni kita makan kat luar dan sebagainya. Ataupun hari ni saya masak. Tapi jangan komplain. Ya, apa yang saya masak, makan. Sebenarnya, perempuan sekalian, seronok tak kalau sekali-sekala kita minta suami masak? Manalah kita tahu, walaupun dia tak pernah masak pun, tapi tiba-tiba dia masak. Alahai, sekarang kan kita tengok dekat Facebook tu, kan, macam-macam resepi ada, macam-macam cara. Tengok tukang masak pun lelaki je ramai. Macam-macam kreativiti dia buat menghasilkan makanan yang simple tapi akhirnya viral. Ya, cuba. Tapi dengan permintaan yang baik, penuh dengan kasih sayang. Jadi suami ni tadi, apa salahnya ya dia mencuba, lepas tu dia suruh je isterinya repair kereta. Baru tahu kan. Macam tu lah agaknya keadaannya. Dia suruh isteri dia penuhkan minyak hitam, cek ada ke tidak, atau penuhkan minyak hitam, lepas tu tengok brake okey ke tidak. Habislah kita. Kan? Hak mana satu tangki minyak hitam, hak mana satu minyak brake. Macam mana nak pulas butang dia tu, punat dia tu, macam mana nak buka, macam mana nak cek sampai ke mana yang sepatutnya cukup, sampai mana tak cukup, mana bersih, mana tak bersih. Sama juga orang lelaki, masuk ke dapur mana lengkuas, mana halia, mana kunyit, awak mendatang ni semua sama. Kan? Wah, minta maaf. Mana sama belakang ni, mana bawang, apa beza bawang kuning, bawang besar ni macam kuning sikit dia punya kulit ni macam merah-merah hitam sikit. Apa beza dia? Lepas tu kita kata tak ada, sama je tu, boleh je nak guna mana-mana. Dan kalau sama kenapa beli dua ni, belilah satu. Kan? Sama juga kita akan tanya dah. Habis tu macam mana nak bezakan? Yang ni minyak hitam, yang ni kenapa sama tempat dia? Kenapa lebih kurang sama? Tapi memang sama, tapi kita tahulah beza dia. Buatlah terus tanda supaya dia berbeza. Kita akan komplain, dia akan komplain kat kita. Jadi sebenarnya ada tugas-tugas feminin dan tugas-tugas maskulin dalam kehidupan kita. Ya, tugas feminin itu orang perempuan lebih suka buat.
Dan tugas maskulin itu orang lelaki yang suka buat. Siapa menentukan tugas itu maskulin dan feminin? Kita tentukan. Budaya kita, cara kita, lifestyle kita, kita tentukan. Kalau kita tentukan bahawa memasak itu maskulin, maka orang lelaki semua masak. Tak ada masalah. Dia tidak bertentangan pun dengan apa-apa syariat. Ya, kalau kita kata tugas membaiki kenderaan itu adalah tugas feminin, maka asalkan baiki kenderaan, orang perempuan lebih tahu daripada orang lelaki. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak berdosa pun. Tetapi budaya kita menjadikan baiki kenderaan itu kerja lelaki. Tukang masak itu kerja perempuan. Menjadi engineer itu orang lelaki. Menjadi guru itu perempuan. Menjadi pilot itu lelaki, menjadi nurse itu perempuan. Itu budaya kita yang menentukan sesuai dengan kecenderungan seorang wanita, jiwanya, biologinya, fikirannya, semualah. Ya. Jadi itu tidak menjadi masalah, tetapi sekali-sekala yang kita katakan tadi, kadang-kadang seronok-seronok dalam rumah tangga suruh suami masak dan suami-suami suruh isteri pergi tengok minyak hitam. Sebab ada keperluan itu. Ya, mungkin pada masa yang kita tidak akan jangka. Jadi disebutkan di sini satu firman Allah daripada surah An-Nahl ayat yang ke-90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan berbuat kebaikan. Ya, berlaku adil dan berbuat kebaikan. Ini yang selalu orang tak ingat ni. Dia ingat arahan itu, dia ingat larangan ini, tapi dia tak ingat yang Allah kata dalam kehidupan kita ini mesti kena adil, mesti kena buat baik. Iaitu tak boleh lari. Serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Wa ita izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta zalim wal bagh. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Ia mengajar kamu supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Jadi untuk berbuat baik, untuk berbuat adil, menjadi orang yang ihsan kepada pasangan, pastikan kita sentiasa fikir, susah ke suami kita ni buat ni, kalau susah kita sama-sama lah buat. Ya, begitu juga seorang suami. Susah ke isteri kita ni kadang-kadang duduk pejabat. Cuba kita renung. Isteri kita ni agaknya basuh kain selesai, masak selesai, mop lantai selesai, lipat kain selesai, ada baju kena gosok, dah gosok selesai. Kadang-kadang kena pergi ambil anak sekolah, hantar anak sekolah dalam masa yang sama. Ya, apa yang dia makan, sempat ke dia masak. Ya. Kemudian kita balik sambung lagi tugas dengan urusan-urusan anak-anak dan sebagainya. Jadi kerana itu kalau kita sentiasa fikir, kita menjadi orang yang mudah menghulurkan tangan, ya, meringankan beban isteri kita. Dan yang kedua, kesan terhadap isteri adalah isteri berasa tertindas. Ada, ya, saya lihat permohonan-permohonan membubarkan perkahwinan di kalangan isteri-isteri, mereka rasa mereka dizalimi dalam rumah tangga. Sebila kita tanya dizalimi dalam bentuk yang macam mana, dizalimi seolah-olah saya diperhambakan begitu. Ya, kita pun tanya lagi macam mana. Mulalah dia bercerita panjang. Maknanya urusan suami pun saya sempurnakan, urusan saya pun sayalah sempurnakan, anak-anak gini. Jadi kita rasakan ini perlu diatasi, perlu ada komunikasi di antara pasangan supaya suami tahu isteri rasa tertindas. Dalam banyak keadaan suami tidak tahu. Ada bahkan satu situasi yang suami dia kata bukan saya tak nak tolong, tapi semua benda dia buat. Dan saya ingatkan okey. Sebab dia tak pernah mengata letih ke, dia tak pernah mengeluh ke, dia tidak pernah mengadu penat ke apa, saya nampak dia okey. Ya, jadi saya duk faham yang dia seronok, dia enjoy, jadi saya tak ada buat apa-apa, saya duduk je lah. Tengok je lah. Ya, jadi rupanya isteri ni tadi dia sabar dan dia menahan dan dia menjaga hati suami dan dia rasa dia boleh bertahan sampai suatu peringkat dia rasa dia sudah tidak boleh bertahan dan enough is enough. Itu yang kita takut tu. Bila enough is enough tu dia dah tak boleh dibawa berbincang. Bila tak boleh bawa berbincang sedangkan suaminya sayang dia. Ya, suami tak nak berpisah. Suami kata bagi saya peluang, saya tak tahu selama ini, kalau saya tahu saya tak buat begini, jadi bagi saya peluang kedua. No second chance, dia kata. Sebab saya sudah menemui seorang yang
Sudahlah ni. Ya, kalau dah menemui seorang yang tu, dah tak tahu nak buat apa dah. Sebab dia hanya menjadikan itu satu alasan mungkin. Ya, sebab dia sudah mula menyayangi orang lain. Jadi banyak sebenarnya begitu dan kita rasa kesal sekiranya ia berlaku di kalangan kita, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang sepatutnya um, sepatutnya kita kata boleh membaiki rumah tangga. Boleh betulkan apa yang salah, apa yang silap sekiranya dikongsi masalah itu dari awal, dan yang penting ada komunikasi yang berkesan dalam rumah tangga. Jadi kita pun jangan take for granted bila tengok pasangan kita nampak okey, kadang-kadang tak okey. Orang perempuan lebih-lebih lagi, ya, dia ada masalah komunikasi. Sebab itu setengah-setengah sahabat saya kata orang perempuan ni makhluk asing semula. Dia tak nak, dia kata nak. Dia nak, dia kata tak nak. Dia tak okey, dia kata okey. Dia okey, dia kata dia tak okey. So saya kata, kalau tak kenal pasangan, sebab kita tak perlu kenal semua orang. Betul kan? Dalam kehidupan kita ini yang kita perlu kenal pasangan kita yang berlainan jantina, pasangan kita, ibu kita ataupun ayah kita yang berlainan jantina dengan kita. Jadi orang itu je yang kita nak kena faham. Macam mana cara nak faham? Komunikasi. Sebab kalau kita ada masalah komunikasi, kok mana kita nak faham? Kita tak akan faham. Kalau kita tidak boleh bertanya, kita boleh faham dengan cara pemerhatian kita, itu lebih baik. Tapi tak boleh. Kadang-kadang kita perhati dan kita kata begini, sebenarnya lain. Ya, sebab itu komunikasi itu penting. Ya. Jangan sampai pasangan kita berasa tertindas. Lebih-lebih lagi isteri. Dan kesan terhadap suami pun ada juga. Ya, apabila pasangan bekerja. Apa dia? Yang pertama sekali, suami berasa tidak adil dan kuasanya terhaki. Kuasa apa ni? Kesibukan isteri menyebabkan suami terdesak melakukan kerja-kerja rumah yang sepatutnya dilakukan oleh isteri. Kan isteri bekerja. Jadi bila isteri bekerja, isteri mengharapkan setelah saya berkongsi tanggungjawab mencukupkan ekonomi rumah tangga di luar rumah, boleh atau tidak, di dalam rumah kita pun sama-sama berkongsi tanggungjawab. Itu yang isteri mahu. Tetapi yang suami pula, dia kata nak bekerja tapi dalam rumah nak kena selesaikan. Saya tak perlu buat sebab saya suami. Saya bukan buat kerja rumah. Ya. Tapi isteri dia berasa lain. Jadi kalau tidak ada komunikasi, saling memahami, memang dia akan memberi kesan kepada suami, dia rasa dia tidak dipeduli. Ya, sedangkan kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan juga bertakwa. Ya, kena tolong-tolong, kena sama-sama. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Kemudian yang kedua, suami berasa keegoannya tercabar. Apa yang egonya? Bagi mengelakkan dianggap dayus atau tunduk kalah kepada isteri, suami semakin tidak dapat menerima keegoannya tercabar. Ini akan menyebabkan berlaku konflik yang menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Ya, jadi apa sebenarnya yang menyebabkan ego seorang suami tercabar kalau isteri berkerjaya? Mungkin watak isteri itu kadang-kadang yang terbawa-bawa ke rumah. Watak sebagai apa? Sebagai seorang pengarah, sebagai contoh. Memang kerjanya mengarah saja. Ya. Dia ada orang yang akan buat. Dia cuma bagi arahan. Sebab operasi itu bukan kerja dia. Sebab dia adalah seorang pengarah. Dia tak boleh buat kerja yang bersifat operasi. Nanti staf bawahan dia tak ada kerja dia nak buat. Ya, jadi bila balik rumah, disebabkan biasa memberi arahan dan ada orang buat. Jadi bila balik rumah, tiba-tiba dia kena jadi pembantu takbir di rumah. Di pejabat dia jadi pengarah. Sewatak sebagai seorang pembantu takbir kepada seorang pengarah. Pengarahnya suami dia. Jadi dia tak boleh nak bawa dah. Sebab dia pun mungkin dengan egonya, mungkin dengan kebiasaannya, dan suami ni pula macam mana ni pembantu takbir jadi pengarah kat rumah ni. Tak boleh nak terima juga. Jadi itulah yang menjadikan konflik itu semakin melebar.
Jadi suami rasa ego tercabar. Jadi insya-Allah saya ingat dalam situasi semasa kita hari ini, hal-hal begini tidak menjadi satu benda yang besar lah. Ya, sebab lelaki hari ini saya ingat mereka banyak ilmu dah, mereka banyak belajar, banyak membuat pemerhatian, banyak belajar daripada pengalaman orang lain. Jadi kita sudah ada ramai suami-suami yang mudah membantu. Ya, suami-suami yang kita kata bagusnya, ya, bagusnya mereka ni boleh menjadi contoh dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan. Jadi untuk kita menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam kehidupan pasangan duri pekerjaan, kita mesti selesaikan dengan cara kerjasama. Jadi muka surat 82 itu tajuknya kerjasama dalam rumah tangga. Apa yang penting? Kerjasama. Ya, anak-anak kita satu benda yang baik kan, bila dia sebut dan dia tahu apa makna kerjasama dan dia sentiasa nak buat sama-sama, sebab itu refleksi daripada apa yang dia sebut. Jadi itulah Alhamdulillah, ya, dalam menguruskan rumah tangga, kerjasama suami isteri amat penting. Kedua-duanya perlu bekerjasama dengan ikhlas hati bagi meningkatkan kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh semua pihak. Contohnya dari segi sosial seperti kasih sayang, keceriaan, kepuasan, keadilan dan kebahagiaan. Ia juga selari dengan prinsip Islam sebagaimana disebutkan tadi juga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan juga bertakwa. Ya, Allah tekankan soal kita mesti bertolong-tolongan. Semua buat sama-sama dengan kerukunan, ya, dengan kerjasama. Dan Allah menyuruh kita hidup dengan tolong-menolong, bekerjasama dan bertindak dengan adil kepada ahli keluarga dan umat Islam yang lain untuk kita mengelakkan sebarang kekejian dan permusuhan. Sama juga ayat yang telah saya bacakan tadi dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90. Ya, dan walaupun Allah memberikan kuasa kepimpinan kepada suami, namun ia bukan bermakna suami boleh bertindak sesuka hati, tetapi disuruh melakukannya secara hikmah melalui perbincangan dan persepakatan. Dalam rumah tangga kan suami itu adalah ketua. Dengan perkataan qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki adalah ketua, pemimpin dalam rumah tangga. Dan dimaksudkan dalam kepimpinan ini adalah orang yang menyedia, orang yang membimbing, orang yang melindungi, orang yang menyelamat, orang yang mengajar. Semuanya di atas nama pemimpin tadi. Jadi suami ini bukannya membawa watak pemimpin yang memberi arahan. Buat itu, buat ini, bagi saya itu, ini hak saya, itu hak saya. Bukan begitu. Ya, kepimpinan di sini adalah banyak tanggungjawab. Ya, sebab kalau kita lihat dalam rumah tangga itu tanggungjawab dan haknya ada pada suami dan ada pada isteri. Tetapi kita lihat suami mempunyai lebih banyak tanggungjawab dan isteri mempunyai lebih banyak hak. Itu datang secara tidak langsung kalau kita fahami apa yang dimaknakan dengan tanggungjawab dan hak. Kenapa begitu? Sebab suami Allah bagi dia package yang sempurna. Bukan suami, lelaki. Allah bagikan package-nya yang sempurna untuk dia menjadi orang yang banyak menunaikan tanggungjawab. Ya, sebab itu dalam ayat tadi Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Sebab apa lelaki jadi pemimpin dalam rumah tangga? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kerana Allah bagi mereka kelebihan berbanding golongan wanita. Allah kata. Dan Allah yang cipta manusia. Dan Allah kata aku bagi dia orang lebih ni sebenarnya. Sebab tu dia jadi banyak kerja. Dan yang perempuan macam mana? Tak lebih. Jadi sebab itu kuranglah pekerjaannya. Duduk rumah, menyusukan anak, melahirkan anak, mengandungkan anak, membimbing anak. Yang suami ni, kalau zaman jahiliyah ataupun zaman Rasulullah SAW dulu, kalau masih ingat kisah ayahanda dan bonda kepada Nabi, selepas berkahwin, Abdullah meninggalkan Aminah yang sedang mengandung ataupun belum mengandung pada masa itu. Mestilah mengandung kan. Dah mengandung pada masa itu. Ditinggalkan untuk permusafiran kerana pekerjaan. Bayangkan kalau seorang wanita begitu.
Sebab nature mencari nafkah pada masa itu begitu. Bukan macam kita hari ni, ada yang jalan kaki, tempat tepi rumah aja sekolah dia mengajar tu kan. Lepas tu, setiap tengah hari boleh balik makan kat rumah, pergi sambung balik kerja di sekolah, lepas itu habis sekolah petang baru balik rumah, 2-3 langkah aja jalan. Tak susah. Tetapi pada waktu dulu, mencari nafkah itu satu benda yang payah. Kena bermusafir, menyeberangi padang pasir demi padang pasir, orang perempuan tak buat. Jadi orang lelaki yang buat. Sebab itu perintah menunaikan nafkah ini bukan kepada wanita tetapi kepada lelaki. Sebab nature pada masa itu begitulah sifatnya. Dan ayat-ayat perintah, ayat-ayat larangan, ayat-ayat Al-Quran dan turun daripada Allah ini melihat kepada realiti semasa itu. Jadi itulah realitinya. Maka perintah itu nak bakar roti pun, Asma binti Abu Bakar kekanda kepada Aisyah binti Abu Bakar. Nak bakar sekeping roti, nak hidang pada suami, nak kena minta bantuan jirannya. Jirannya seorang wanita Ansar yang tubuhnya memang semangat lah, yang memang boleh pancat sikit batu untuk naik ke atas bakar roti. Sebab dia punya tempat dapur dia tu macam tinggi sikit dan kena panjat sikit untuk bakar roti. Tak boleh nak buat sendiri. Sebab itulah menyempurnakan tugasan dalam rumah tangga itu banyak dipertanggungjawabkan kepada lelaki dan bukan kepada wanita. Wanita ini lebih kepada tugas-tugas yang feminin. Macam mana feminin? Mengandung, melahirkan, menyusukan 2 tahun, kemudian jagalah anak tu sampai besar. Yang mana dalam perspektif kita, bukan susah sangat tu kan. Duduk rumah tak payah buat apa-apa. Rehat je, peluk anak, tidur, bangun. Yang lain-lain semua suami sempurnakan, termasuklah menyediakan makan dan minum sehingga dapat suap ke mulut isteri. Tapi isteri-isteri hari ni, tak apalah. Tak payahlah menyediakan makan minum, saya boleh buat. Tak payahlah menyuci lantai rumah ataupun menyuci baju dan sebagainya, saya boleh buat. Itu semua tugas-tugas qawwam. Tetapi dilakukan oleh isteri dengan ikhlas dan mereka insya-Allah mendapat ganjaran yang selayaknya daripada Allah. Cuma yang kita nak tekankan di sini adalah untuk mengatakan seorang lelaki tidak melakukan tugas rumah tangga itu adalah satu yang tidak tepat. Sebab mereka boleh lakukan. Wanita juga boleh bekerja dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syarak. Jadi sambung lagi. Suami diberikan fungsi sebagai ketua keluarga adalah kerana fitrahnya sebagai lelaki yang memiliki kekuatan fizikal dan tahan lasak yang menjadikannya mampu memperluas usaha mencari nafkah dan bertanggungjawab ke atas kebajikan keluarganya. Ini saya dah jelaskan tadi. Manakala bagi wanita, sifatnya yang lemah lembut dan penyayang amat sesuai dalam melahirkan, membimbing dan mendidik anak di samping memberikan ketenangan dan keceriaan kepada suami. Itulah dia perbezaan di antara lelaki dan wanita. Tetapi hari ini kita bekerjasama. Lelaki pun buat kerja orang perempuan pun buat kerja orang lelaki. Kombinasi ciri-ciri dan fungsi seperti inilah sebenarnya dapat membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmoni. Kita nampak keluarga yang lebih bahagia dan lebih harmoni adalah keluarga yang berkongsi tanggungjawab. Berbanding keluarga yang seorang aja buat kerja, seorang tidak. Betul tak? Yang berkongsi tanggungjawab itu kita nampak lebih bahagia, lebih harmoni, lebih saling menghormati. Dan di samping itu juga mencari kesepakatan antara suami, isteri dan anak-anak bukan bermakna kuasa suami terhakis. Malahan ia akan menambahkan lagi kewibawaan suami dan menaikkan harga diri ahli keluarga kerana semuanya memperoleh faedah yang sama. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah melalaikan peranannya sebagai ketua keluarga walaupun baginda juga sibuk dengan tugas sebagai ketua negara, urusan politik, ketenteraan, panglima perang dan sebagai pendakwah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang berbuat baik kepada ahli keluarganya dan akulah sebaik-baik dalam kalangan kamu yang berbuat baik kepada ahli keluargaku. Jadi Nabi bagi gambaran tak usahlah
kita kata orang tu baik kalau dia tidak baik kepada ahli keluarganya. Kerana gambaran orang yang terbaik adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Ya? Bukan orang yang paling baik kepada orang yang bukan ahli keluarga, tapi dengan ahli keluarga, Masya Allah. Pernahkah jumpa orang begini? Ada. Dia jadi tak boleh kalau dengan isteri, dengan anak-anak. Kan? Tapi kalau dengan orang lain, Allahu Rabbi, pijat semut pun tak mati. Betul kan? Dia jadi tak tahulah, dia jadi alergi dengan isteri dan anak-anak. Maknanya, memang ada orang yang dia tak boleh buat baik kepada isteri dan anak-anak. Ataupun tak boleh buat baik pada suami dan anak-anak. Jadi, kalau kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini, sebaik-baik kamu adalah orang yang buat baik pada ahli keluarga. Jadi kita, kalau kita muhasabah dan kita dapati kita ni tak cukup baik dengan ahli keluarga lagi, tapi dengan orang, Masya Allah, maka kita mula perlu mengambil satu tindakan. Ya, macam mana nak buat supaya kita lebih baik ahli keluarga berbanding orang lain. Dan Rasulullah menterjemahkan perasaan kasih sayang terhadap para isterinya melalui kerjasama dalam melakukan kerja-kerja urusan rumah tangga. Dan suasana rumah tangga Nabi dipenuhi dengan suasana kasih sayang dan cinta. Ya, dan indahnya kita dengar ya, sebagai pengajaran, fungsi dan tanggungjawab suami adalah untuk bekerjasama, tolong-menolong dan berlaku adil dalam mengurus rumah tangga untuk membentuk sebuah keluarga yang aman dan bahagia. Memang itulah tujuannya perkahwinan. Kalau perkahwinan itu tidak membawa kepada kebahagiaan, maka objektif perkahwinan itu sendiri tidak tercapai. Sebab itu dalam agama kita ada jalan keluar daripada perkahwinan walaupun tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kerana Islam ini adalah agama yang adil, ia terutama memberi perlindungan kepada wanita. Jadi kalaulah kebahagiaan itu tidak dapat dikecapi dalam rumah tangga dan satu-satunya jalan keluar untuk mencari kebahagiaan yang lain adalah dengan membubarkan perkahwinan, tak ada masalah, boleh bubarkan perkahwinan. Tapi itu Allah tak suka. Sebab Allah nak kalau boleh kita cuba lagi ikhtiar supaya bahagiakan perkahwinan itu. Apa masalah yang ada, cuba atasi dan jangan sampai menjadi satu benda yang besar. Kalau suami nusyus pada Allah, isteri memperingatkan. Isteri nusyus pada suami, suami menasihati dengan kata-kata yang baik. Macam mana nusyus? Pernah dengar nusyus kan? Tapi nusyus itu macam mana? Kalau dalam kelas dah kena panggil nama dah. Nusyus itu kalau buat muka tak senang pun sudah nusyus. Buat muka menyampah pun dah nusyus. Buat muka tak selesa pun dengan suami, itu pun sudah menjadi nusyus kepada suami. Jadi baiklah dalam rumah pakai mask. Kan? Betul tak? Pakai mask kan buat apa pun tak nampak, betul? Cuma mata tu boleh nampak lah senyum ke, tak senyum ke, boleh nampak dah. Kalau ambil gambar pakai mask tu orang suruh senyum tu, mata yang senyum tu, bukan mulut yang senyum. Jadi rupanya itu sudah pun unsur-unsur yang mula timbul yang boleh meretakkan sebuah perkahwinan. Macam mana yang meretakkan nusyus tadi? Jadi macam mana ya, nak buat macam mana, kita ni manusia. Memanglah manusia ni ada waktu dia terasa, ada waktu dia kecil hati, ada waktu dia rasa jauh hati, ada waktu dia rasa terpinggir, ada waktu dia rasa orang tak sepatutnya buat dia macam ni. Jadi refleksi itu dari hati datang ke muka. Kan? Ada orang tak happy, ada rasa sedih. Takkan dia nak melompat-lompat suka. Dia sedih. Mestilah refleksi di wajahnya sedih. Dah sedih tu kadang-kadang orang panggil pun lah je jawab. Dah sedih. Ya, jadi adakah itu menjadi nusyus kepada suami? Jadi banyak kena berkorban. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun sama. Orang lelaki tak nusyus pada isteri. Sebab dia tidak perlu taat pada isteri. Buat apa dia nak nusyus pada isteri? Ya, tetapi orang lelaki ni nusyus pada Allah. Lagi besar. Nusyus pada Allah macam mana? Meninggalkan ibadah-ibadah. Melalaikan tanggungjawabnya kepada rumah tangga. Nusyus juga. Jadi nusyus dalam konteks yang berbeza. Bila ini sudah datang, maka kita cuba tampal retak-retak itu. Ya, supaya dia tidak mudah merobohkan.
Kemudian setelah nusyus, apa peringkat konflik yang kedua? Dia ada 3 peringkat. Nusyus adalah yang paling ringan. Peringkat yang kedua adalah darar. Darar dalam bahasa kita selalu sebut mudarat. Ya, darar itu maknanya ialah seorang pasangan dalam suami isteri ni, kan ada 2, satu suami, satu isteri. Salah seorangnya yang tidak menunaikan tanggungjawab, yang mendera isteri, yang menzalimi ataupun suami, ya, dan satu pihak lagi baiknya Masya Allah. Yang satu pihak lagi baik, yang satu pihak lagi tidak baik. Maka ini sudah berlaku mudarat dalam rumah tangga. Macam mana nak atasi betulkan hak tak baik ini? Ya, sebelum dia melarat. Yang ketiga, syikok. Syikok. Iaitu, apa dia? Dua-dua tidak baik. Seorang baling lesung, seorang baling tayar kereta. Hak baling lesung tu hak duduk dapur lah. Hak baling tayar kereta tu hak duduk luar. Jadi dia sama-sama naik. Ya, hak tu sepak sini, hak ni pun sepak itu, hak tu naik tangan, hak ni pun naik tangan. Itu sudah tidak boleh diselamatkan. Ya, jadi dia bermula dengan nusyus. Sebab itu nusyus tadi perlu diatasi. Ya, jadi apapun konflik dalam rumah tangga ini ada jalan keluarnya dan kita insya-Allah akan sampai kepada jalan keluar itu nantilah. Dan saya teruskan kepada menguruskan rumah tangga. InsyaAllah sampai mana kita boleh pergi. Harapnya jam 2 saya dapat berhentilah. Ya, tengok menguruskan rumah tangga. Ya, ini berkaitan dengan perbelanjaan barangkali disebut di situ. Islam tidak membenarkan suami atau isteri bakhil dalam perbelanjaan keluarga. Hal ini adalah kerana bakhil itu adalah sifat tercela atau dicela oleh syarak dan termasuk golongan orang munafik. Ya, tanda-tanda orang munafik daripada Dr. Randus Hanafi Muhammad ini dalam bukunya 50 tanda-tanda orang munafik adalah orang yang bakhil. Ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka daripada kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dikalungkan di sini maknanya diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu. Ya, kita bakhil duit, kita diseksa dengan duit. Kita bakhil harta, kita diseksa dengan harta. Kita bakhil masa, kita diseksa dengan masa. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana bentuk penyeksaannya. Ya, tetapi bakhil itu adalah satu perbuatan yang Allah amat benci. Terutama kita bakhil kepada orang yang kita wajib nafkahi. Bakhil pada isteri. Bakhil pada anak-anak. Ya, sedangkan kita adalah orang yang mempunyai. Ya, berbeza dengan situasi orang yang tidak punya apa-apa. Nak tak bakhil macam mana, tak ada benda nak bagi. Ya, jadi bakhil ni dalam menguruskan perbelanjaan rumah tangga ini, kalau boleh kita kena betul-betul teliti supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang bakhil dalam menunaikan nafkah yang wajib. Ya, dan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini yang bermakna takutlah terhadap kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat, dan dimaksudkan kezaliman di sini nak mengaitkan dengan bakhil. Ya, takutlah terhadap bakhil. Sesungguhnya bakhil itu menghancurkan umat sebelum kamu. Ia membawa kamu untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan hal-hal yang haram ke atas mereka. Dan kita jangan pula menyangka sifat kedekut itu baik bagi manusia. Tetapi sebenarnya ia adalah yang ditegah oleh hukum syarak dan berdosa. Itu satu cabaran bagi kita. Kedekut, bakhil pun tidak boleh, boros, membazir pun tidak boleh. Jadi kita kena betul-betul
melihat kepada perhitungan yang seimbang. Ya, kita tahu apa yang seimbang dalam keluarga kita. Ya, jangan kedekut, jangan membazir. Dan sabda Rasulullah, 3 perkara kebinasaan dalam neraka, iaitu ketamakan yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dan seorang berasa kagum dengan diri sendiri. 3 perkara yang binasa, membinasakan manusia. Yang pertama, tamak. Orang tamak ni samalah dengan orang bakhil. Dia tamak dengan harta dia menyebabkan dia tak nak bayar zakat pun tidak, sedekah pun tidak, apatah lagi dia wakaf harta dia tidak. Sebab dia tamak sangat dengan harta dia, ya. Dia jauh daripada sifat pemurah. Yang kedua ialah dia menurut nafsu. Kebanyakan orang menurut nafsu ini selalunya lah yang melakukan apa yang Allah larang. Ya, dan kemudian orang yang rasa kagum dengan diri sendiri. Macam mana ya orang kagum dengan diri sendiri ni? Ya, dialah yang paling pandai, dialah yang paling betul, dialah pandangan yang paling tepat, dialah yang orang kena ikut, dia tak boleh dengar cakap orang, dia tidak boleh berbincang, dia tidak boleh, tak boleh lah. Maknanya dia seorang ajalah yang betul. Ya, mungkin kerana dia dah mula rasa kagum dengan diri sendiri. Jadi diminta jauhlah kita daripada 3 perkara ini, insya-Allah. Dan saya habiskan beberapa hadis daripada Rasulullah juga di sini. Orang pemurah hampir dengan Allah, hampir dengan syurga, dan hampir dengan manusia, jauh daripada api neraka. Orang yang kedekut, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, dan jauh dari syurga, dan hampir dengan api neraka. Dan orang yang jahil, yang pemurah, lebih dikasihi Allah daripada orang yang berilmu yang kedekut. Bagus sekali hadis ini, ya. Memang sangat langsung memberi pengajaran kepada kita. Mari kita tengok lagi sekali. Orang pemurah hampir dengan Allah, hampir dengan syurga, dan hampir dengan manusia, tetapi jauh dari api neraka. Orang yang kedekut, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari syurga, tetapi hampir dengan api neraka. Dan orang yang jahil, yang pemurah, lebih dikasihi Allah daripada orang yang berilmu yang kedekut. Allah tekan sungguh ayat ni, ya, tentang jahil, tentang kedekut, tentang pemurah. Ya, kalau tidak kita duk rasa macam biarlah dia kedekut, biarlah dia. Ya, yang pemurah alhamdulillah, tapi sebenarnya Allah sangat menekankan soal watak kedekut ini, bahawa ini Allah tak suka, ini Allah kata binasa mereka di akhirat. Ya, dan inilah yang dikatakan juga 2 sifat yang tiada pada seorang mukmin, iaitu bakhil dan berakhlak buruk. Maknanya kalau orang itu beriman pada Allah, sepatutnya dia tidak ada sifat ini. Kalau dia ada sifat ini, dia bukan orang yang beriman. Hati-hatilah kita, ya. Dan yang terakhir di sini Allah sebut dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-9, dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya, wa may yuqa syuhha nafsihi, daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang yang percaya. Ingat, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada bakhil, daripada sifat bakhil, mereka adalah orang yang percaya. Disebut itu, khusus di situ. Ya, bakhil, maka kita adalah orang yang berjaya. Begitu sekali. Ya, insya-Allah, macam mana kita nak lahirkan rasa ataupun sifat pemurah dalam diri kita? Kita ingat bahawa apa yang kita berikan itu ia akan kembali kepada kita. Akhirnya di akhirat. Ya? Dan yang kita tidak beri itulah yang akan hilang di akhirat. Maka kita akan sentiasa memberi, insya-Allah. Jadi saya rasa kita berhenti di situ. Ya, muka surat 87, kesederhanaan dalam semua perkara untuk kuliah kita akan datang, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, jadi sehingga ini sahaja untuk pertemuan kita pada hari ini, dan saya memohon banyak-banyak maaf sekiranya terkasar bahasa,
dan kata-kata. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kuliah hari ini dan menjadikan kita orang yang lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.